Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasala tamassuki bidabillahi wa sunnati rasulih ibtiga wajlah qurbihi wa sawabihi ila hadrati sayyidina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa sallam khususan ila ruhil imam Salim al-insan min Allah min marashatiri wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ammah wa man amara hadzal masjid sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abadallaha fihi inna Allah yatawashshahum birahmah wal maghfirah wa yuskinul jannah ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan teruskan kembali pengajian kitab Ya Ayyuhal Walad, nasihat-nasihat yang dihimpun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang mana nasihat ini telah dipinta oleh anak murid Imam Ghazali sendiri yang sudah belajar lama bersama Imam Ghazali dan juga dah habis menamatkan pembelajarannya, sehinggalah dia pun berdakwah. Akan tapi bagaimana kita ini seorang manusia sempurna seperti apapun kita, masih kita memerlukan nasihat kepada orang yang lebih berpengalaman daripada itu. Itu yang dilakukan oleh anak murid Al-Imam Ghazali ketika minta nasihat kepada gurunya. Yang mana nasihat pertama sudah kita kongsikan beberapa masa sebelum ini, yakni nasihat Imam Ghazali yang pertama, alamatu aradillah, atau artinya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Nabi Imam Ghazali nak bagi satu kaedah kepada anak muridnya, suruh mengkaji dirinya dalam satu hari, dalam 2 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Yang dia lakukan dalam 24 jam setiap hari ini, adakah perkara-perkara yang berfaedah untuknya, atau lebih banyak dia melakukan perkara yang tak ada faedah. Faedah dunia atau faedah akhirat. Faedah dunia kita boleh jadikan perantara untuk kita menuju ke akhirat. Mungkin kita sibuk dengan bisnes, nak rancang macam mana supaya marketing atau pemasaran kita berjaya, sehinggalah kita kalau dah berjaya ada keuntungan, kita boleh bantu tahfiz, atau kita boleh bersedekah kepada satu masjid, satu madrasah misalkan. Istilahnya perkara yang dilakukan atau aktiviti seorang hamba ini, bila dalam 24 jam dia banyak melaksanakan perkara yang berfaedah untuknya, maka boleh dikatakan hamba ini telah dapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berkata, tanda Allah ini berpaling pada seorang hamba adalah dia akan selalu mengerjakan perkara yang tak ada faedah pada hamba itu sendiri. Dan seandainya digunakan pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yaitu untuk ibadah kepada Allah SWT, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat
Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya belum dapat mengatasi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki neraka. Sebenarnya ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Ini nasihat Imam Ghazali yang pertama, ini sudah kita kongsikan. Termasuk nasihat yang terakhir kali yang kita baca sebentar tadi, itu dikutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani barang sesiapa yang hidup di dunia ini sudah melebihi umur 40 tahun, akan tetapi amalan baiknya tidak atau belum mengatasi amalan buruknya, maka sediakanlah tempatnya nanti di neraka. Dalam riwayat lain, maka syaitan akan mengusap mukanya, menyapu mukanya dan mengucapkan, sesungguhnya muka ni muka yang tak pernah berjaya nanti. Umur 40 tahun. Maknanya memang umur 40 tahun kita sudah kena bersedia, kena lebih fokus kepada akhirat. Jangan setakat menilai segala sesuatunya dengan dunia. Bila kita dah naik gaji nampak berjaya, tak. Memang alhamdulillah 3 bulan lepas gaji 3,000. 2 bulan lepas naik lagi 5,000. Lepas bulan lepas menjadi 8,000. Bulan ni insya-Allah 10,000. Naik gaji dia, boleh berbahagia. Akan tapi kita tengok dulu 4 bulan lepas berapa bacaan Al-Quran yang telah dia baca? 1 muka surat ke? Atau 2 muka surat? Alhamdulillah 2 muka surat. Lepas tu 3 bulan lepas, 2 bulan lepas berapa muka surat? Semakin turun, semakin dia punya gaji besar 10,000 bahkan lebih, semakin tak ada bacaan Al-Quran dia. Maka sepatutnya orang ini adalah menyesali kehidupannya. Bukan setakat Al-Quran yang perlu kita tengok balik, tapi segala sesuatu yang kita banyak cuai dengan ilmu kita. Oleh itu nasihat yang kedua, yang sekarang ini kita dah sampai pada nasihat yang kedua. Bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Imam Ghazali berkata, wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Orang nak bagi nasihat mudah. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Kita boleh bagi nasihat, tapi kita susah nak terima nasihat. Lagi-lagi kalau yang bagi nasihat tu budak, maksudnya lebih muda daripada kita. Siapa awak nak bagi nasihat aku? Aku lebih lama hidup daripada awak. Aku lebih tua, aku lebih pengalaman. Banyaklah dia punya ayat. Lagi-lagi bab agama. Lagi-lagi bahkan bukan setakat orang awam saja yang susah nak terima nasihat. Orang yang berilmu saja juga ada yang susah menerima nasihat. Kita manusia adalah manusia yang memiliki sifat lupa. Sifat lupa dah, yakni normal orang lupa tu. Oleh sebab kita perlu ada yang mengingatkan. Kadang kalau ada orang yang diingatkan tapi dia marah, itu tanda satu kekurangan pada akalnya. Kan ada pernah seorang guru, yakni bukan guru, pengajar istilahnya. Lepas tu dia haus. Guru ni haus tengah mengajar, dia ambil air. Lepas ambil air, dia minum air tersebut dengan tangan kirinya. Ya mungkin dia lupa. Mungkin dia lupa. Dia minum dengan tangan kirinya macam ni. Yang kanan pegang mic. Alhamdulillah di sini tak ada pegang mic. Mic ni dah sedia. Jadi pegang minum dengan tangan kiri. Ditegur oleh salah satu anak muridnya, "Wahai guru, kenapa guru minum tangan kiri? Bukankah yang sunnah itu dengan tangan kanan?" Terus marah guru tadi. "Kenapa? Diam. Kau baru tahu dah belagak." Bukan masalah baru tahu, itu betul apa yang dia katakan. Oleh itu Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ketika dah berkali-kali khatam bab haji, kemudian dia pergi haji, lalu sekali sampai di Mekah dia terlupa bahwasanya tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu bukan dengan solat tapi dengan tawaf. Ada budak kecil datang selepas melihat Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ini solat, ditengok orang ni baru datang, yakni baru masuk masjid terus solat 2 rakaat. Akhirnya ditegur,
Ditanya oleh budak kecil tadi, Pak cik ni tadi buat apa? Saya solat tahiyatul masjid. Oh, minta maaf Pak cik, sebetulnya kalau di Masjidil Haram bukan tahiyatul masjid, tapi tawaf 7 pusingan. Ya Allah, lupa. Diterima nasihat walaupun seorang budak yang beri nasihat. Itu patutnya yang kita boleh terima. Sebab orang yang memberi kita nasihat adalah termasuk orang itu perhatian kepada kita dan tanda sayang dia kepada kita. Oleh Imam Ghazali mengatakan, nak beri nasihat senang, tapi nak menerima tu susah. Nak menerima tu susah. Khususnya orang berilmu juga susah juga kadang. Kalau terlalu arogan, ini memang orang dah sifat-sifat syaitan nantinya. Syaitan ni tak boleh atau tak dapat menerima satu kebenaran. Tak menerima satu kebenaran, termasuk sombong seperti syaitan. Walaupun tahu itu betul, tapi dia merasa dirinya adalah benar. Kemudian kenapa nasihat itu susah untuk diterima? Kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Nasihat ini paling susah diterima oleh orang yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Jadi kalau nafsu dia dah cakap, teringinlah nak pergi restoran, padahal lepas maghrib dia sepatutnya duduk atau solat maghrib dulu, lepas solat isyak baru dah dia dinner atau makan malam. Tak, dia tak buat macam tu. Ikut nafsu, selalu mengikuti nafsunya. Baju masih melambak di almari, banyak lagi baju, branded pun dah banyak. Keluar jenis baru, color baru, branded yang sama dia beli lagi. Sampai 2 bilik, bukan 2 almari baju dia, 2 bilik semua isi almari, semua baju satu orang ni. Apa yang dia buat? Beli baju lagi. Tak dah tahu baju banyak, ikut nafsu terus. Kasut tengok atau slipper, sendal, nampak jalan di shopping mall, nampak cantik, beli lagi. Alhasil nafsunya diikuti terus. Lala sekali anaknya memberi nasihat, atau anak buahnya memberi nasihat. Kenapa ayah jarang solat Jumat? Habis marah sudah, dimaki hamun. Kenapa ibu tak pernah nampak berjamaah dengan ayah misalkan? Kenapa ibu tak pernah nampak mengaji? Padahal adik disuruh mengaji oleh mama, tapi mama sendiri tak pernah nampak adik tak pernah nampak mama mengaji. Marah dia. Mama dah lama hidup di dunia, dah lama mengaji, engkau tak tahu mengaji, jangan banyak cakap. Banyaklah dia punya ayat. Sebab kenapa? Sebab sifat manusia, bila dia selalu ikut hawa nafsu, maka akan susah baginya menerima nasihat. Padahal nasihat tu satu kebaikan, yang ini memperbaiki diri kita sendiri. Memperbaiki diri kita sendiri. Khususnya nasihat-nasihat agama. Kita tak perlu melihat dari siapa, walaupun daripada anak kita, daripada emak kita. Jadi kita tengok nasihat tu bila baik, kita terima dan tidak bertentangan dengan syarak. Baik. Jadi intinya di sini nak katakan bahwasanya orang yang susah menerima nasihat adalah orang yang selalu ikut hawa nafsunya. Kita tak perlu menilai orang lain sebab kita bukan malaikat. Malaikat tugas dia mencatat amalan orang lain. Tapi kalau kita tak ada, kita nak tugas catat amalan orang lain. Apa yang perlu kita tengok? Amalan kita sendiri. Macam mana kalau kita bagi nasihat? Adakah kita masih memilih dalam beri nasihat? Ada seseorang memiliki 6 orang anak. Dan tak semuanya anaknya itu disayang olehnya. Pasti salah satu daripada satu anak ni, daripada 6, salah satu daripada 6 anak ni ada yang dia tak ngam dengan mak dia. Tapi kadang-kadang yang tak ngam ni pun ada baiknya kepada kita. Dikatakan nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang resmi. Ilmu resmi, ilmu yang ada title dia. Yakni ilmu resmi maksudnya mencari ilmu yang supaya dapat jadi pegawai atau mendapat satu gelaran resmi, dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia. Mencari ilmu resmi ini selalunya adalah pengikut hawa nafsu.
Macam mana dia belajar kat mana? Oh, dia belajar kat lokal saja, tak belajar mana-mana misalkan. Ini bab agama khususnya. Oh, bab lokal ni tak mungkinlah dia dapat satu gelaran, satu title ni. Dia kena pergi tempat lain. Overseas. Dia keluar negara. Akhirnya dapatlah title dia. Dia cari title untuk apa? Ya untuk dia supaya dikenal. Dia hebat. Ini termasuk orang dikatakan oleh Imam Ghazali, orang yang mengikut hawa nafsunya. Sehinggalah kalau dia ada title, dia merasa orang-orang yang tak ada title ni orang yang di bawah dia. Ini kan bahaya nantinya. Merasa lebih baik, akhirnya ketika nafsu ini diikuti, maka keburukan-keburukan berikutnya akan mengikut kepadanya. Mengikut kepadanya. Orang yang berdakwah atau yang mengajar misalkan, tujuan dia adalah mengarahkan orang macam mana orang yang tak tahu ibadah supaya boleh mengetahui cara ibadah. Macam mana orang yang susah nak ibadah supaya senang nak ibadah, orang berdakwah macam tu. Tapi tugas ni sangat berat sebab tak sedikit orang yang jahil atau kurang mengetahui tentang agamanya. Tapi orang yang cari ilmu, yang kononnya dia berdakwah, kononnya dia nak menyebarkan ilmu, kononnya dia mengajak orang kepada kebaikan. Last sekali dia memang berdakwah, masya-Allah. Tapi ketika muncul seseorang baru, orang baru, dia dah berumur 50 atau 40 tahunan, ada title, masya-Allah, orang dah percaya dia, orang dah boleh dengar ucapannya, perkataannya, nasihatnya. Last sekali beberapa tahun kemudian keluar pula orang baru keluar daripada sekolah atau belajar bagi nasihat. Apa yang sepatutnya dilaksanakan? Alhamdulillah, bersyukur sebab tugas kita ada yang membantu. Jadi orang yang baru ni nak bantu kita. Tapi kalau orang yang ikut nafsu, macam mana ikut nafsu? Ada saingan sudah. Jadi macam jual nasi lemak jadinya. Ya, orang berdakwah seperti orang jual nasi lemak. Jual nasi lemak, alhamdulillah sekolah ni ada satu sekolahan dia jual nasi lemak depan sekolahan. Alhamdulillah tak ada orang lain yang jual nasi lemak melainkan satu orang. Laku. Ramai orang beli. Lalu sekali berapa bulan berikutnya ada orang baru pula buka gerai sebelah dia atau agak jauh. Macam mana perasaan dia? Tersaingi. Ini tak sepatutnya berlaku kepada orang-orang yang ada ilmu. Jadi ada ilmu ni ketujuan kita sama. Bila ada orang lain, alhamdulillah ada kemudahan. Jadi nantinya akan apa? Ada rasa cemburu tadi, jealous. Bahkan sebagian tempat tapi bukan kawasan sini insya-Allah. Sebagian tempat ni sampai-sampai seorang guru yakni dipercaya oleh anak muridnya mengharamkan anak muridnya belajar dengan orang lain. Cuba bayangkan. Jadi guru agama mengajar bab hadis, tafsir, masya-Allah memang pakar. Lalu sekali dikatakan, saya tak ridha bila pelajar saya, para muslimin, muslimat di sini belajar dengan guru lain. Saya tak halalkan ilmu saya misalnya. Tak ada cara macam ini, tak ada. Maksudnya kita ini nak mengingatkan orang lain, kadang orang tu boleh terima kita, tapi kadang juga dia tak boleh terima kita. Tapi ada orang lain yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan orang tak boleh terima tadi. Akhirnya boleh terima nasihat daripada dia. Oleh itu sesungguhnya orang yang mengikuti hawa nafsu ini agama macam mana lagi dengan dunia. Yani dunia kalau kita ada saingan, berebut saingan, kalau kita tak ada asas agama, confirm kita buat perkara yang buruk. Mungkin kita ugut dia. Mungkin kita santau dia. Mungkin kita datang kat bomo kita buat dia sakit, tak boleh buat projek ni. Tender kena saya yang dapat, tak boleh orang lain. Ini bab jadinya adalah perlakuan seperti kenapa dia nak ikut hawa nafsunya. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Baik. Yakni selalunya orang ikut nafsu ini selalu sibuk menonjolkan kehebatan dirinya hebat, menunjukkan orang lain lemah. Oh ini salah, fulan bin fulan salah. Nasihat ni memang perlu. Ad-dinu an-nasihah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah
adalah nasihat. Tapi kita cara nasihat pun kena ada cara dengan adab budi pekertinya. Bukan terus kita ada orang salah macam ni, contoh ada orang solat salah tengah kuliah macam ni kita panggil dia. Tuan tadi solat apa? Solat maghrib. Kenapa tak tahiyat awal? Solat maghrib ni rakaat kedua tahiyat awal misalkan. Di depan orang ramai macam ni. Adakah itu nasihat? Bukan nasihat kata Imam Ghazali. Itu adalah mengaibkan orang, mencaci orang. Nak bagi nasihat, panggil dia. Jadi kalau ada yang salah misalkan, okey kita jumpa lepas solat. Ditunggu lepas solat, jumpa. One by one satu, yang ni jumpa muka bersemuka macam tu. Kalau sekarang akan tak. Kalau sekarang media sosial mudah. Jadi ada orang salah terus kita share. Buat konten YouTube ke, TikTok ke, apa semua, sebut nama, maki dia, kemudian maki orang yang salah tu dan berasa ini yang betul ni, yang saya katakan yang betul. Jadi dirinya yang hebat. Sepatutnya apa? Sepatutnya direct je lah message, minta maaf, ini apa yang disampaikan ni ada salah kot, yang saya faham dari kitab fulan, dari kitab ini dan ini berbunyi macam ni, macam tabayun. Kita minta penjelasan terus. Bukan dengan YouTube. Akhirnya orang yang tengok pun, kita ni sebagai orang awam tengok yang ni cakap macam ni, yang cakap salah. Akhirnya bergaduh dua orang. Bergaduh kat mana? Orang lain nampak kononnya nak bagi nasihat. Tapi jelas-jelas sekali kita manusia pasti ada salah, tapi nak bagi nasihat kena ada adab, ada budi pekerti, bukan di halayak ramai. Orang seperti itu ya sudah tak perlu diikuti sudah. Tak perlu diikuti. Boleh kita baik sangka kepadanya tapi tak perlu ikut. Kita baik sangka tapi tak perlu mengikut, ya. Orang yang sibuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia kerana orang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperoleh ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Jadi kesibukan dia cari kesalahan orang, tunjukkan kehebatan diri, amal tak ada. Ini dah azan maghrib, dia orang berilmu, dah azan maghrib, asyik buat live. Live apa? Live maki orang, live salahkan orang. Sepatutnya awak sekarang ni sebagai orang ada ilmu pergi masjid maghrib, duduk masjid, lepas tu jamaah macam tu juga. Ini tengah malam pun buat, nak edit. Alhasil cari kesalahan orang. Ini kurang betul sudah. Kurang betul. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah mudah-mudahan menghantarkan kita, memberikan kita perkara-perkara yang manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi kemudian orang yang seperti ini sebenarnya tidak terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran telah terpengaruh, ya. Sebenarnya telah terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahli falsafah. Ahli falsafah ini memiliki pemikiran orang yang ada ilmu dia panjang, tak perlu beramal pun selamat dia. Itu ahli falsafah. Jadi siapa yang hebat, siapa yang betul, yakni kononnya lah, maka dia adalah yang akan selamat. Tak, kita ada ilmu tak cukup. Sebab kita perlu satu amal. Ada ilmu tak cukup. Istilahnya tak ada faedah nantinya kalau tak ada ilmu tapi tidak beramal. Kita nak menanam padi ni nak mengharapkan amal, yakni buah padi tadi, beras. Ada orang menanam padi nak rumput saja, tak ada. Orang yang nak menanam padi nak berasnya. Macam tu juga orang yang mencari ilmu nak buah daripada ilmu. Al-amalu samratul ilmi. Amal ini adalah buah daripada ilmu. Jadi kalau ilmu tak ada amal, maka dikatakan ya seperti menanam padi, tak ada buah, tak ada hasil, sia-sia nantinya. Kalau itu baik. Kemudian subhanallah, kalimat subhanallah ini selalu diucapkan pada perkara yang menakjubkan, takjub. Kita membuat hairan, masya-Allah, subhanallah. Atau kadang merasa sedih, subhanallah. Alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini, kata Imam Ghazali. Yakni pemikiran ahli falsafah saja.
Bukankah ia telah mengetahui bahwasanya seorang itu apabila telah mendapat atau menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat daripada soalan yang dikemukakan kepada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Soalan kepada orang yang berilmu ini memang lebih berat. Tanggung jawab orang berilmu ini lebih berat daripada tanggung jawab orang tak berilmu. Ada satu tiang ni tak ada tulisan pun, tapi ada kod dia. Kod dia seperti petir. Tiang ni ada tulisan atau ada kod dia, gambar petir macam tu. Kalau orang ada ilmu dia tahu ini tak boleh pegang ni. Sebab kenapa? Ada gambar petir dia, macam flash macam ni. Kan? Oh ni tak boleh pegang. Lepas tu ada orang buta jalan terpegang tiang. Betul ada elektrik, ada aliran elektrik, mati orang buta. Ada pula yang kedua, orang jahil. Dia tak buta, dia nampak, tapi tak tahu kod macam ni, tak tahu dia arti dia. Akhirnya dia fikir hujan nak berteduh, bersandar, mati juga dia, kena elektrik. Ada lagi ketiga, sekolah dia tinggi dan tahu kod bab ni, tahulah dia. Oh ini tanda ada elektrik dia. Sekarang tengah hujan. Apa yang dia buat? Dia bersandar juga, mati juga dia. Jadi ada 3 orang yang dah mati di tiang. Pertama orang buta, yang kedua orang jahil. Maksudnya jahil ni tak tahu bab-bab macam ni. Yang ketiga tahu tapi dia bersandar juga. Agak-agak yang bodoh tu yang mana satu? Yang ketiga. Sebab yang kedua memang tak tahu. Yang bahaya kenapa? Yang tanggung jawab yang ketiga. Istilahnya yang ketiga ni seakan-akan bunuh diri dia. Kenapa awak sudah tahu ada tulisan, tak faham ke? Faham. Kenapa awak pegang? Saya nak bunuh diri. Bunuh diri dosa besar. Macam itu juga orang yang ada ilmu tapi tak amalkan ilmunya akan ditanya oleh Allah. Kau tak tahu ke ni mengumpat ni dosa besar? Tak tahu. Orang jahil kira dosa kecil. Kau tak tahu? Tahu. Dengan dalam Al-Quran disebutkan, sampai hafal dia ayat Al-Quran pun tahu dia. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, firman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian saling mengumpat salah satu dengan yang lain, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain ketika orang tu tak ada di hadapannya. Ini mengumpat, dosa besar Imam Syafi'i. Tapi dia buat juga, maka dia jenis orang yang ketiga tadi. Dah tahu ayat Al-Quran haram buat ni, dia buat juga. Ini yang bahaya. Oleh itu katakan oleh Imam Ghazali, orang yang ada ilmu ini soalan dia lagi berat. Kalau orang akma dia, kenapa awak boleh mati dengan tiang? Kan saya tak nampak, tak tahu apa-apa. Kenapa awak mati? Saya tak faham kod ni, tak tahu kalau benda ni haram, tak tahu kalau benda ni wajib. Dia mungkin dimaafkan. Tapi orang ketiga ini dia dah tahu tapi dia buat. Dah tahu solat 5 waktu wajib, tak nak solat. Sibuk saya ustaz, tak sempatlah nak solat. Jumaat tak boleh ke? Tak boleh ustaz. Jumaat ni selalu saya buat meeting dengan staff saya. Kan ada sebagian orang yang ada company besar, dan bukan satu company, dia beberapa company, department dia punyalah, memang kaya raya orang. Ada sebagian orang muslim seperti ini yang kaya raya tak solat Jumaat. Awak tak tahu ke tak solat Jumaat ni haram? Tahu. Kenapa tak solat? Tak sempat. Oh tak sempat. Nanti untuk Allah SWT cakap, nanti tak sempat juga Allah nak maafkan dia. Na'udzubillah min zalik. Macam tu juga kita kepada anak-anak kita, ya, anak kita pada diri kita sendiri. Allah mewajibkan kita untuk menjaga maruah diri kita. Allah mewajibkan kita untuk menutup aurat kita. So dah tahu aurat ni kena tutup, tutuplah. Jangan buka. Jangan asyik free hair je, buka rambut je kat halayak umum. Saya tak buka di depan orang, Ustaz. Saya buka di depan handphone je. Jadi sama juga kan. Buat live Facebook atau yang lain tak bertudung, nampak akhirnya. Orang lain boleh nampak aurat dia. Tak tahu ke itu dosa? Tak tahu. Kalau tak tahu nanti Allah maafkanlah. Sebab orang tak tahu. Tapi masalahnya dia tahu. Itu yang bahaya nantinya.
Jadi tanggungjawab kita bukan saya tahu solat tu banyaklah, solat sunnah susah nak berat. Tak, yang sunnah ni kita mengamalkannya juga sunnah. Ilmu sunnah, amalkannya sunnah. Perkara yang wajib, kita tahu benda tu wajib, maka mengamalkannya wajib. Perkara ini tahu kita makruh. Macam mana kalau kita buat? Ya makruh saja, tak dapat dosa. Tapi kalau kita boleh elak, itu afdal, lebih utama. Tapi perkara haram, kita tahu itu haram, kita wajib mengelak. Wajib mengelak. Macam mana ustaz ni haram ni? Apa haram? Riba. Riba haram jauh lah. Nanti saya tak ada kerja ustaz. Allah yang memberi rezeki itu Allah. Selalunya orang sekarang kan nak kaya cepat, nak segera kaya. Cara apapun dia akan ambil. Haram ke halal dia ambil. Ini bahaya sudah. Ini bahaya. Padahal itu tahu dia haram. Kalau benda itu tak tahu, dia mungkin dimaafkan. Tapi kalau tahu, jenis dia adalah jenis orang yang ketiga tadi. Ramai orang yang berubah, yakni meninggalkan pekerjaan haram dia memang merasa berat, tapi dia ada skill, dia ada kepakaran sebetulnya. Dan dengan kepakaran ni boleh kerja halal dia. Dan ramai yang dia berpindah, berhijrah daripada kerja haram ke kerja halal. Dia tinggalkan walau gaji dia besar, tapi dia cari yang halal. Allah lebih mudahkan rezeki dia. Bukan setakat rezeki, anak-anak dia berkah semuanya. Anak-anak dia semua berkah. Ini berlaku sendiri dengan jamaah kita, yakni saudara kita sendiri, ya. Sebab ada orang sendiri cerita dengan saya duduk Kota Damansara, dan ada jamaah ni di Kota Damansara, dia kerja memang bab-bab bank lah, bab-bab dia memang riba macam tu. Dalam sekali dia berfikir tak bolehlah kerja macam ni. Dia berhenti, masih muda lagi. Sekolah pun bukan calang-calang sekolah, dia sekolah kat luar negara sampai habis dia sekolah bagian pelaburan. Tapi dia berhenti. Tak nak dia benda ni. Akhirnya sebab dia ada skill nak melabur apa semua, dia berdiri sendiri. Agak susah awal-awal, lala sekali mudah. Akhirnya sekarang alhamdulillah berjaya. Ada anak 6 orang, yang 4 sudah tahfizul Quran. Anak pertama sudah belajar di University of Manchester, bagian lawyer. Lepas tu yang kedua di Ireland, dapat beasiswa. Nanti nak sambung menjadi juga praktik di UK nantinya. Yang ketiga pun hafizul Quran. Yang keempat hafizul Quran. Yang kelima masih 8 juzuk dia katakan. Yang keenam masih start lah, budak kecil umur 10 tahun. Jadi apa yang didapatkan? Dia katakan, alhamdulillah Ustaz, saya tinggalkan haram ni, saya dapat berkat. Rumah dia berjaya besar. Istilahnya kekayaan ni dah berjaya. Bukan setakat itu, kekayaan apa artinya bila anak kita terbengkalai, tapi anak-anak pun berkat. Anak-anak pun berkat. Tak akan Allah melalaikan atau tak akan Allah menyia-nyiakan orang yang nak taubat kepada Allah. Ya Allah, ini pekerjaan haram, saya nak balik ke halal. Lepas tu Allah nak tak perhatian, ya sudah nanti makan sendiri. Tak mungkin. Lebih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ada ilmu nantinya akan disoal lebih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tak ada ilmu. Oleh itu telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmih. Hadisun rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang artinya orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti bukan orang jahil, bukan orang buta tadi, atau bukan orang yang tak tahu kod tadi. Ialah orang alim. Orang alim maksudnya orang tahu benda ni wajib dia tak buat, benda ni haram tapi dia buat. Alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya, tapi pengetahuannya dia tak ambil manfaatnya. Maksudnya tidak mengamalkan ilmunya. Dikatakan orang alim ni bukan mesti ustaz. Kalau ustaz saja ya penatlah jadi ustaz. Asyadun nas nanti paling pedihnya manusia. Tak, alimun maksudnya bukan orang alim. Alimun ni orang tahu. Tahu, awak tahu tak solat 5 waktu ni wajib? Tahu, saya tahu. Itu wajib. Awak tak solat? Malas. Itu bahaya orang macam ni. Kalau
ditanya, tahu tak puasa Ramadan wajib? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Saya baru masuk Islam. Oh, mu'allaf. Ini dimaafkan masih. Kenapa tak tahu? Oh, saya duduk dalam hutan misalkan, jauh daripada ulama, daripada orang alim misalkan. Ini masih dimaafkan dalam bab, sebab di dalam Islam ni ada yang disebut jahilun ma'zur. Jahilun ma'zur. Orang jahil yang dimaafkan. Dia jahil, dia benda ni sepatutnya haram untuk dia. Tapi sebab dia jahilun ma'zur, maka tak haram. Maka tak haram. Contoh, ada orang jahil, dia ingat arak tu ya tulisan-tulisan brand dia kan brand Islami misalkanlah. Jadi dia ingat bukan bukan arak, dia minum, asyik minum. Atau ada juga tahu dia arak, tapi dia ingat arak tu halal untuk dia minum juga. Ada dalam syarat orang seperti ini boleh tak dapat dosa bila dia adalah jahilun ma'zur, jahilun yang dimaafkan, yang jahilan yang dimaklumilah dalam syarat ini. Jahilun ma'zur ni ada dua jenis. Yang pertama mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam kan tak tahu cara solat. Nak solat tak tahu, bila dah azan, ini suara apa azan ni ya? Dia kan tak tahu nak solat ke apa. Orang yang kalau dia tak solat masih tak wajib lagi, sebab tak semua bab hal ehwal agama dia tak mengetahui. Jadi orang mu'allaf masih dikategorikan dimaafkan, jahilun ma'zur. Dan juga orang yang man nasauhu, yakni atau ba'idun minal ulama, orang yang hidupnya jauh daripada ulama, daripada orang alim. Jadi nak tanya tu susah. Ini disebut jahilun ma'zur. Tapi kita hidup di kawasan ulama. Alhasil yang disebut alim ni adalah orang yang tahu, bukan yang alim-alim ustaz saja. Ya, ustaz saja yang disiksa pedih. Walaupun ramai juga ulama yang akan disiksa nanti di akhirat, khususnya ulama-ulama ulama-ulama yang buruk perangainya, yang hanya menginginkan kedudukan dunia sedangkan dia tak ada amal. Tak ada amal. Masya-Allah ceramah dia menggebu-gebu. Lala sekali di rumah dia tak pernah pun solat dia. 5 waktu kadang solat lah kalau ada kuliah. Kalau tak ada kuliah dia tak solat lah. Ada juga seperti itu. Lepas tu zakat, masya-Allah, muslimin muslimat kena zakat semua. Saya menyediakan, siapa yang nak berzakat saya siap mengagihkan. Lala sekali harta dia banyak, dia pula yang tak zakat. Orang macam ni memang awal-awal lah masuk neraka nanti. Fa'alimun bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dikatakan oleh Ahmad bin Ruslan dalam kitab Zubatnya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, maka orang yang ada ilmu dengan ilmunya tidak mengamalkan, mu'azzabun min qabli ubadil wasan, akan diazab sebelum orang yang menyembah berhala. Jadi orang menyembah berhala belum disiksa, dia dah rasa azab sudah. Siapa dia? Alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini lebih kurang hadis yang telah kita baca. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti, ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah SWT dengan ilmunya. Baik, 4 minit lagi. Dan diriwayatkan daripada Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang yang terkenal dengan kealimannya, keilmuannya dan ahli ibadah, yang wafat pada tahun 297 Hijrah rahimahullah ta'ala, bahwa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau. Imam Junaid Al-Baghdadi seorang syekh besar, ulama besar, alim, ahli ibadah. Beliau wafat. Ketika beliau sudah wafat, ada seorang yang mimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur setelah kematian beliau lah. Lalu orang itu bertanya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dengan katanya, "Apa kabar engkau wahai Abul Qasim?" Imam Junaid ini dipanggil Abul Qasim. Apa kabar ya Abul Qasim? Selalunya kan kita nampak ini yang mimpi ini pun orang soleh juga, orang soleh. Dikatakan kalau kita nak mimpi itu betul, nak tidur tu, sebelum tidur kita ambil wudu. Perkara batal nanti on the way nak tidur, on the way batal itu cerita lain. Janji ada usaha kita ambil wudu. Lepas tu jangan lupa baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 34, genap 100. Orang yang baca ni insya-Allah esok hari dia nak buat aktiviti, dia tak mudah lelah, tak senang letih. Lepas tu kalau dia bermimpi, mimpi tu akan terang, bukan sama-samar tu.
Jadi kalau sekali dia mimpi hantu, memang hantu tu nampak kat muka dia lah. Mimpi pocong, ini pocong betul ni. Jadi bukan nampak putih-putih lompat-lompat, tak. Jadi kalau baca ni insya-Allah terang dia. Jadi kalau mimpi benda tu, ulama ke siapa ke, dia terang. Muka dia siapa tahu. Kadang orang ada seorang mimpi Rasulullah, tapi tak jelas. Mimpi Rasulullah, mimpi Rasul. Tapi kalau baca ni, kalau dia mimpi Nabi, insya-Allah jelas wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca. Siti Fatimah dapat wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita lepas solat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, 34, Allahu akbar, genap 100 yang dibaca. Jadi orang ni baca macam tu bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa yang berlaku dengan Imam Junaid Al-Baghdadi ditanyakan. Sebenarnya telah hilang segala ilmu-ilmu yang zahir. Ilmu yang aku ketahui itu tak ada manfaat, telah hilang. Bahkan juga telah hilang ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Aku keadaan sekarang ni alhamdulillah selesa, itu disebabkan oleh solat malam yang aku laksanakan ketika tak ada orang. Maksudnya apa? Yang memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal adalah ilmu yang dia manfaatkan. Kita tahu solat duha, tapi tak solat duha. Kita tahu solat tahajud, tapi susah nak solat tahajud. Kita faham kalau puasa itu akan beri syafaat kepada kita. Tak nak kita puasa, melainkan Ramadan je, itu pun terpaksa. Kita tahu Al-Quran akan beri syafaat kepada ahlinya, ahli Al-Quran, orang yang selalu baca Al-Quran. Tak pernah pun kita baca Al-Quran. Akhirnya apa? Ya tak tahu je lah. Dapat ilmu je lah. Malaikat tak akan tanya, awak tahu tak ilmu Al-Quran beri manfaat? Tahu? Tak, bukan itu yang ditanyakan. Awak dah amalkan ilmu awak. Jadi yang penting Nabi ilmu ini, bila ilmu berkaitan dengan wajib, maka mengamalkannya adalah wajib. Bila tahu itu haram, kita tahu, jadi maknanya kita ada ilmu benda ni haram. Yang wajib apa? Kita menjauhkan diri, mengelakkan daripada perkara yang haram. Ilmu yang sunnah daripada solat duha, solat witir. Kalau kita nak berjaya, nak kaya di akhirat, nak duduk tempat yang tinggi, maka laksanakan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang saya boleh kongsikan. Ada salah silap, terkasar kata, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas perhatian. Kita tutup insyaallah dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil at'ulama nukhda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir rabbir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akram man satar. وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.